Assalamualaikum. Kami merupakan pelajar tahun akhir Universiti Tun Usain Malaysia dalam Diploma Kejuruteraan Awam. Akan melakukan pembentangan untuk subjek pengurusan projek di AC 22102. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syahri bin Muhammad Ali Uzairi dan rakan-rakan saya Siti Balkis binti Subeh, Naimah Fuzairi bin Nazlin, Yaka Arya Muhammad bin Sugio dan Nur Atira binti Aman Nur. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Nur Atira untuk memulakan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tentang kerja berkumpulan bagi subjek pengurusan projek DSC 22102. Saya Nur Atirah akan membentangkan tentang nama projek dan juga jenis pembinaan yang digunakan dalam projek kami. Nama projek kami ialah Senduk Group Holding Residence, iaitu satu projek pembinaan yang diinspirasikan daripada klien kami sendiri, iaitu syarikat pembuatan alatan memasak yang bertempat di Port Dickson, Negeri Sembilan. Klien kami ingin menjadikan projek ini sebagai rumah persinggahan syarikat mereka. Jenis pembinaan bagi projek ini, projek ini adalah satu projek rumah banglo 2 tingkat yang bercirikan rekaan tradisional. Ciri-ciri bagi rekaan tradisional adalah dibina di atas tiang, mempunyai tangga, bilik dibahagikan dan dihiasi dengan hiasan, iaitu di bumbung mereka selalunya akan ada contoh, ada bentuk pangkah-pangkah atau ada bunga-bunga. Rumah ini juga menggunakan teknologi Industrialized Building System IBS, iaitu memang famous di Malaysia. Projek ni, IBS ni adalah satu kaedah pembinaan yang mengambil kira kesan terhadap alam sekitar. Sekian saja daripada saya. Saya akan pas kepada orang seterusnya. Okey, seterusnya kami akan menerangkan tentang pengaliran wang serta kos untuk keseluruhan pembinaan ini. Untuk kaedah pembayaran, kami menggunakan kaedah prorated, iaitu di mana apabila kami telah menyiapkan sesuatu kerja dan kami akan mendapat upah untuk kerja tersebut. Untuk kos keseluruhan pembinaan, kami menggunakan RM376,573 Malaysia. Ini merangkumi daripada kerja awal hingga akhir projek ini. Untuk kerja pertama permulaan, preliminaries, yang merangkumi kerja-kerja seperti pembinaan stor, tempat tinggal untuk kerja-kerja pembinaan, ia merangkumi RM26,800 Malaysia daripada kos keseluruhan. Seterusnya untuk kerja-kerja tanah seperti penggalian, penghabusan, kerja-kerja pembersihan tapak akan memakan kos sebanyak RM180,000. Dan seterusnya, RM50,000 akan digunakan untuk kerja-kerja piling dan pembinaan asas bangunan tersebut. Seterusnya untuk pembinaan bangunan, kerja-kerja pembinaan bangunan yang akan menggunakan seperti simen, batu bata, serta rasuk untuk kerja-kerja pembinaan bangunan. Untuk arkitektur yang memakan kos sebanyak RM4,848, ini digunakan untuk kerja-kerja seperti mozaik, kabinet, pintu dan tingkap. Seterusnya kepada kerja-kerja akhir apabila bangunan telah kelihatan bentuk dia, seperti plumbing, pepaipan dan electrical, ia akan memakan kos sebanyak RM30,000, iaitu RM15,000 untuk setiap satu kerja. Apabila semua kerja di atas sudah siap dan kerja terakhir akan dibuat ialah untuk pembinaan jalan raya dan longkap, yang akan memakan kos sebanyak RM15,000 untuk penggunaan pengguna. Oleh itu, kos keseluruhannya tadi, saya ulang semula, ialah RM376,573 Malaysia. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Yaka Arya. Seterusnya adalah bahagian pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat kebiasaannya terdapat 3 pihak. Kita ada klien, kontraktor dan juga perunding lah. So biasanya klien ni adalah majikan. Majikan yang akan membayar pihak kontraktor dan sebagainya. Bergantung kepada kesiapan projek yang telah dibina dan juga mengikut tender lah bagaimana urusannya. Yang kedua, kita ada kontraktor. Kontraktor ni adalah pihak yang melakukan kerja-kerja pembinaan fizikal. Mereka ni bekerja secara langsung yang memastikan rumah 2 tingkat itu siap dibina lah mengikut waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, kita ada perunding. Untuk perunding ini kita ada
golongan profesional, okey, arkitek, engineer dan sebagainya. Okey, untuk klien kita ada Senduk Group Holding, okey, syarikat pembuatan alatan memasak, okey, bertempat di Negeri Sembilan. Okey, ibu pejabat dia terletak di Kuala Lumpur, ada juga cawangan di Kelang, okey, dan sebagainya. Okey, yang kedua kita ada kontraktor. Okey, kontraktor ni kali ni ialah Syarikat Pembinaan Bersatu Maju. Okey, Sendirian Berhad lah, iaitu syarikat pembinaan yang beroperasi di Negeri Sembilan. Jadi mereka ini menggunakan syarikat yang berdekatan. Okey, maksudnya untuk menjimatkan kos. Dan yang ketiga kita ada perunding, iaitu Aktif Perunding Sendirian Berhad, tetapi ia beroperasi di Taman Melawati di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita ada pelan bangunan. Okey, so pelan bangunan ada tiga. Maksudnya ada tiga gambar rajah. Kita ada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, so yang dua ini adalah pandangan atas. Okey, ia menunjukkan dimensi-dimensi bumbung dan sebagainya. Manakala dia pandangan hadapan yang menunjukkan ukuran bagi tingkat 1, tingkat 2 dan juga bumbung atas lah. Okey, so ini menggunakan reka bentuk tradisional. Okey. Dan yang terakhir adalah pandangan sisi. Okey, pandangan sisi ini tingkat 1, tingkat 2 dan juga bumbung lah. Okey, panjang rumah dan juga tinggi bumbung. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Naiman Fuzari bin Nur Razalin. Saya akan membentangkan jadual pembinaan. Jadual pembinaan ini bagi memastikan setiap aktiviti ataupun pekerjaan di tapak projek berjalan dengan lancarnya. Jadi mari kita lihat apa itu jadual pembinaan. Di sini merupakan jadual pembinaan bagi kami punya projek, iaitu rumah 2 tingkat yang mengambil masa selama 284 hari bermula pada hari Isnin 15 hari bulan 6 2020 dan berakhir pada hari Selasa 15 hari bulan 6 2021. Dalam jadual pembinaan terdapatnya task name, iaitu sesuatu ataupun nama aktiviti tersebut, duration, tempoh aktiviti tersebut dijalankan, start, bermulanya sesuatu aktiviti tersebut, finish, berakhirnya aktiviti tersebut. Dan di sebelah kanan juga menunjukkan Gantt chart, iaitu satu carta alih yang menunjukkan turutan bagi setiap aktiviti. Pada peringkat seterusnya kita akan menjalankan preliminary, iaitu performance bond, ataupun dalam arti kata lain kita akan menjalankan kerja-kerja bagi mendapatkan kontrak daripada konsultan dan juga klien. Dalam pada itu kita akan meneruskan report. Selepas report diluluskan ataupun dikenali sebagai tender diluluskan, kita akan menjalankan earthwork, iaitu kerja-kerja survey dan kerja-kerja pembersihan di kawasan tapak yang telah dipersetujui di dalam tender tersebut. Pada peringkat seterusnya kita akan menjalankan building work, iaitu substructure, yang di mana kita akan melibatkan kerja-kerja asas dan juga kerja-kerja pengorekan dalaman untuk sesuatu asas tersebut. Superstructure pula melibatkan kerja-kerja pembinaan tiang dan juga lantai. Dan peringkat yang finish work, kita akan menjalankan aktiviti pembinaan dinding luar dan dinding dalam serta pendawaian elektrik. Pada peringkat roof truss yang mengambil masa selama 80 hari, kita akan menambah cast concrete pedestal, insulate roof dan sebagainya. Pada peringkat ini, architecture painting, iaitu pada bahagian dalaman dan luaran dinding akan dilakukan. Selepas aktiviti mengecat telah dilakukan, kita akan melakukan aktiviti mechanical dan electrical, iaitu pendawaian dan juga sanitasi mechanical. Dan peringkat yang terakhir iaitu infrastructure. Peringkat infrastruktur ni di mana road ataupun jalan dan juga longkang akan dibina, serta TNB dan juga water supply, iaitu Jabatan Pengairan Air,
akan disupply ke dalam rumah tersebut. Seterusnya, projek itu akan berakhir dan ditest bagi memastikan rumah tersebut berfungsi bagi kegunaan pengguna rumah tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis binti Subir dan saya akan terangkan mengenai SCAF. Okey, SCAF ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah financial dan juga physical. Terdapat beberapa kepentingan dari segi perspektif kontraktor maupun pelanggan. SCAF ini daripada perspektif pelanggan supaya mereka boleh buat peruntukan ataupun boleh buat bajet. Dan yang kedua, supaya pelanggan boleh tahu bagaimana kemajuan kerja suatu projek itu ataupun itu panggil progress. Dan akhir sekali, supaya klien ini boleh buat bayaran. Dan dari segi perspektif kontraktor pula, terdapat 6 yang saya boleh senaraikan. Yang pertama adalah supaya kontraktor boleh buat anggaran ataupun kita boleh panggil sumber 4M, iaitu consists of money, manwork, machinery and materials. Dan seterusnya, SCAF ini penting untuk kontraktor buat kira keuntungan dan juga untuk aliran tunai, boleh anggarkan pelaksanaan kerja sesuatu kerja itu dan juga untuk buat tuntutan bayaran kepada klien. Dan akhir sekali sebagai bukti ataupun asas untuk kontraktor buat tuntutan bayaran dan juga untuk buat permohonan lanjutan masa sekiranya perlu. Dan kita akan lihat SCAF yang telah kami hasilkan. Untuk membuat SCAF, kita memerlukan duration dan dalam projek ini kami memerlukan 53 minggu, iaitu 1 tahun untuk menyiapkan projek kami. Dan juga untuk membuat SCAF kita perlukan percentage complete, itu peratusan penyelesaian sesuatu kerja untuk projek itu dan juga cumulative percentage complete. Dan ada juga percentage actual, iaitu the actual progress yang kita lihat daripada kerja itu. Dan contohnya percentage complete ini adalah hanya anggaran, dan yang kita lihat ini actual adalah masa yang sebenarnya kita menyiapkan sesuatu kerja itu. Kita catatkan untuk kita hasilkan SCAF. SCAF ini sepanjang 53 minggu dan kita dapat lihat hasil graf ini berbentuk S disebabkan menggambarkan peratusan kemajuan fizikal dalam masa setahun. Dan daripada graf ini kita boleh lihat di peringkat awal dia bercerun landai, tapi di pertengahan ini dia bercerun curam. Dan itu kita dapat simpulkan bahawa di peringkat permulaan kita gambarkan kemajuan kerja adalah perlahan dan akhirnya dia akan menaik untuk sesuatu progres, untuk suatu projek itu selesai. Dan garis yang berwarna hijau ini adalah planning. Jadi maksudnya ini hanyalah anggaran. Dan yang kita lihat garis warna kuning ini adalah actual progress. Jadi diharapkan garisan kuning ini juga akan membentuk S. Dan yang ini adalah percentage complete sepanjang 53 minggu, itu setahun. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.